Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Para pelajar, penonton, pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Pada pagi ini kita meneruskan pengajian kita dalam kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi li Maulah. Dan kita masih lagi pada perbincangan tentang rukun-rukun iman. Iaitulah perkataan musannif rahimahullahu ta'ala, arkanul imani sitatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Rukun iman 6 perkara. Beriman dengan Allah, malaikat-malaikatnya. Ini yang telah kita ambil, beriman dengan Allah dan beriman dengan malaikat. Ini telah kita bahaskan pada kelas yang lepas. Dan seterusnya rukun iman yang ketiga, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mana kita dituntut beriman dengan Allah, dan ini adalah asal segala keimanan, beriman dengan Allah. Kita dituntut untuk beriman dengan apa jua yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah yang utamanya 6 perkara ini, beriman dengan Allah, kemudiannya beriman dengan malaikah. Yang mana malaikat, kenapa kita difardukan dengan begitu berat untuk kita beriman dengan malaikat, sehingga ia termasuk di antara usul iman, prinsip utama iman, rukun iman. Ialah kerana malaikatlah perantara di antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan manusia dalam menyampaikan wahyu, dalam menyampaikan perintah-perintah Allah, dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang paling penting sekali ialah menyampaikan wahyu. Maka munasabahlah setelah dibincangkan beriman dengan malaikah, diwajibkan untuk kita beriman dengan kitab yang merupakan wahyu itu sendiri. Jadi beriman dengan kitab. Apa itu kitab? Kitab ialah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana inilah yang menjadi penghubung antara kita dengan Allah Tabaraka wa ta'ala. Sebab itulah Al-Quranul Karim disifatkan sebagai hablullah, tali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Nabi SAW sifatkan satu hujungnya di tangan kita manusia dan satu lagi di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana menerusi kita inilah kita diberitahu oleh Allah Ta'ala bagaimana cara untuk kita manusia ini hidup di muka bumi. Apa yang kita kena buat, apa yang Allah nak kita buat, apa yang Allah tak mahu kita buat. Semuanya diberitahu oleh Allah Tabaraka wa ta'ala kepada kita menerusi kitab-kitab yang dia turunkan kepada manusia, menerusi malaikatnya kepada golongan yang kita akan bincangkan nanti, namanya para rasul. Dan beriman dengan kitab bermaksud kita beriman dengan kutubillahil munazzalah. Nu'minu bi kutubillahil munazzalati jami'aha. Kita beriman dengan semua kitab-kitab Allah yang diturunkan. Wal Qur'ana huwa khatimuha wa nasikhuha. Dan kita beriman bahawa Al-Quran adalah penutup sekalian kitab-kitab yang diturunkan ini dan yang memansuhkan segala hukum hakam dalam kitab-kitab yang terdahulu. Dan kita beriman secara terperinci dengan kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada umat ini, kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iaitulah Al-Quranul Azim, Al-Quran yang agung,
Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia, bahawasanya Al-Quran itu adalah kalamullahi, hurufuhu wa ma'ani. Segala hurufnya dan maknanya adalah tutur kata Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijadikan Allah sebagai salah satu ibadah kepadanya dengan cara kita membacanya, yang mana ia datang daripada Allah, yakni daripada Allah lah ia disebut, sebutannya bermula daripada Allah. Allah lah yang menyebut setiap satu hurufnya, dan kepada Allah lah ia kembali dinisbahkan sebagai kalamnya, walaupun kemudiannya ia diulang baca oleh pelbagai pihak. Dan kita beriman bahawasanya semua kitab-kitab Allah ini turun untuk menyeru kepada tauhid dan mentaati Allah Subhanahu wa taala, bersepakat dalam usul yang sama walaupun berbeza pada perincian syariat tertentu. Ini secara kasarnya apakah isi keimanan kita kepada kitab-kitab Allah Azza fi'ulahu. Dan makna kita beriman dengan kitabullah ialah kita beriman dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahawasanya Allah Taala itu berkata-kata dan sebahagian daripada kata-katanya itu disampaikan kepada manusia dalam bentuk yang mana perkataan itu kemudiannya akan direkod, akan disimpan dalam bentuk tulisan pada lembaran-lembaran tertentu. Maka ini adalah maksudnya. Ada di antara kita itu yang Allah Ta'ala turunkan dalam bentuk tulisan, seperti Taurat yang kita akan tahu nanti. Dan ada yang disampaikan secara lisan dan dihafaz, kemudian ditulis oleh manusia. Dan Allah Ta'ala juga menulisnya di Al-Lawh Al-Mahfuz. Jadi inilah kitab, iaitulah Kalamullah Al-Munazzal. Yang dimaksudkan dengan kitab ialah nu'minu, kita beriman bi kalamillahil munazzal ala rusulihi. Kita beriman dengan kalam Allah, ucapan Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 163, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepada kamu wahai Muhammad seperti mana kami telah wahyukan sebelumnya kepada Nuh dan para nabi-nabi selepasnya dan kami wahyukan sebelumnya juga kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan Al-Asbat, nabi-nabi Bani Israel, dan Isa dan Ayyub dan Yunus dan Harun dan Sulaiman, dan kami berikan kepada Dawud kitab Zabur. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitab bilhaq. Adalah manusia sebelumnya adalah umat yang satu berada di atas tauhid. Yakni kemudiannya mereka berpecah belah, ada yang menjadi musyrik, ada yang kekal di atas tauhid. Maka Allah mengutuskan para nabi sebagai pemberi khabar gembira kepada siapa yang tauhid dan memberi amaran azab kepada siapa yang syirik dan ingkar. Dan dia turunkan bersama dengan nabi-nabi itu kitab. Dan dalam
surah Al-Hadid Allah Ta'ala berfirman, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Dan kami telah utuskan rasul-rasul kami membawa keterangan bukti yang nyata. Dan kami turunkan bersama dengan mereka kitab dan juga al-mizan, yakni dalil-dalil akal yang konkret, yang rasional, untuk manusia itu melagakkan keadilan, yakni tauhid di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat-ayat ini, maka kita jelas Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada rasul-rasulnya kitab. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist. Jadi ada kitab itu yang diberitahu kepada kita namanya, perinciannya, dan ada yang tidak diberitahu. Tapi kita wajib beriktikad bahawa Allah Ta'ala ada menurunkan secara kasarnya dengan setiap rasul ada kitab. Yang dalam kitab itu terkandung perkataan Allah Ta'ala, tuturan Allah Ta'ala, percakapan Allah Ta'ala yang direkodkan sebagai panduan kepada para rasul itu dalam membimbing umat mereka. Dan itulah yang dinamakan sebagai wahyu. Dan wahyu tidak semestinya, wahyu lebih luas daripada kitab. Bukan semua kitab adalah wahyu, tetapi bukan semua wahyu adalah kitab, kerana ada wahyu yang datang dalam bentuk yang bukan kitab juga. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain daripada dia dapat wahyu dalam bentuk Al-Quran, baginda sallallahu alaihi wasallam juga mendapat wahyu dalam bentuk sunnah. Diberitahu kepada Nabi perkara-perkara, kemudian Nabi yang bagi tahu kepada kita dengan susunan ayat yang dia baginda sendiri susun. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 51, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. Tidaklah patut dan layak bagi manusia itu untuk Allah bercakap dengannya kecuali secara wahyu atau dari belakang tabir, seperti yang berlaku pada Nabi Musa AS dan Nabi kita Muhammad SAW pada malam Mi'raj, atau diutuskan kepadanya rasul, yakni malaikat, lalu diwahyukan dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha bijaksana. Dan kita diwajibkan beriman dengan Alkitab kerana telah datang dalam firman Allah, Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Disifatkan orang yang beriman itu beriman dengan Allah, kitab malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Dan dalam hadis Jibril yang masyhur, Nabi sebutkan rukun iman itu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi jelas bahawa beriman dengan kitab adalah termasuk salah satu rukun iman, dan tanpa beriman dengan kitab tidak mungkin ada iman. Kerana melalui kitab itulah kita mendapat segala maklumat, perkara-perkara yang kita kena imani, yang kita kena percayai. Ya. Dalam kitab itulah terkandung apa yang kita kena beriman, apa yang kita kena buat daripada suruhan-suruhan Allah Ta'ala. Maka tanpa kita beriman dengan kitab, tidak ada iman. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Dan beriman dengan kitab itu berlaku pada dua peringkat macam kita dah sebut. Yang pertama, beriman secara mujmal, secara kasar. Apa dia? Bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya menurunkan kitab kepada setiap para rasulnya. Iya. Sebagian ulama berpandangan setiap rasul ada kitab berdasarkan ayat yang kita baca dalam surah Al-Hadid tadi. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist.
Jadi setiap Rasul ada kitab. Nanti kita akan bincang pada beriman dengan Nabi dan Rasul, nanti apa beza Nabi dengan Rasul. Dan semua kitab ini wajib kita percaya bahawa semuanya mengajak kepada prinsip yang sama, iaitulah tauhid. Kerana Allah Ta'ala telah memberitahu bahawa tidak ada Rasul yang dia utuskan sebelum kita, melainkan semuanya adalah mengajak kepada tauhid. Sebab Allah Ta'ala kata, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Kami telah wahyukan kepada kamu, wahai Muhammad, seperti mana kami wahyukan kepada Nuh dan Nabi-Nabi selepasnya. Dan kita tahu ada perbezaan dari segi syariat. Jadi tak mana yang Tuhan kata sama, wahyu yang kamu dapat ni sama dengan yang kami bagi kepada Nuh dan Nabi-Nabi sebelumnya. Dan Nabi-Nabi selepasnya. Selepas Nuh. Iaitulah pada tauhid. Pada keimanan kepada Allah dan mengesahkan Allah. Ya. Semuanya mengajak kepada beriman dan mentaati suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari sudut beriman secara mujmal, secara kasar. Dan kemudian kita dituntut untuk beriman secara mufassal, secara terperinci, bagi kitab-kitab yang diperincikan kepada kita namanya dan kepada siapa, Rasul mana kitab itu diturunkan, yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ya. Datang dalam sebahagian hadis ya, bahawasanya Allah Ta'ala menurunkan 104 kitab. Tetapi hadis ini menjadi pertikaian di kalangan para ulama dari segi kesahihannya ataupun kedaifannya. Maka yang menjadi usul akidah ialah kita beriman dengan kitab-kitab yang disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim yang nyata, yang jelas. Inilah yang menjadi usulul iman dalam beriman dengan kita. Adapun yang lebih daripada itu yang datang dalam sebagian hadis, maka itu adalah furu'ul iman, cabang akidah yang boleh berlaku padanya ijtihad. Maka ya, kitab yang datang penamaannya dalam Al-Quranul Karim ialah, yang pertama ialah At-Taurah. Taurat. At-Taurah. Ya. Dan ianya adalah kitab yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Kerana Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Dan ingatlah ketika mana kami beri kepada Musa kitab dan Al-Furqan, pembeza antara yang hak dengan yang batil, supaya kamu mendapat bimbingan daripada Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا. Dalam surah Al-An'am ayat 91 Allah Ta'ala kata, tidaklah mereka, yakni Yahudi itu, memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya ketika mana mereka berkata Allah tidak pernah menurunkan apa-apa kepada manusia. Katalah, wahai Muhammad, kepada mereka, tanyalah, siapa yang turunkan kitab yang dibawa oleh Musa sebelum ini sebagai petunjuk hidayah dan cahaya bagi manusia, yang kamu jadikannya kertas-kertas, yang kamu dedahkan sebahagiannya dan kamu sembunyikan yang selebih yang banyak. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Dan kami berikan kitab kepada Musa dan kami jadikan dia sebagai petunjuk dan hidayah kepada Bani Israel. Dan dalam hadis syafaat yang panjang yang menceritakan bagaimana manusia nanti akan pergi kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi mereka kata, Nabi Ibrahim kata, walakin itu Musa sallallahu alaihi wasallam
alladhi kallamahu Allah wa a'tahu at-Taurah. Bila jumpa Nabi Adam kata dia tak boleh suruh jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tak boleh, dia suruh jumpa Nabi Musa. Dia kata apa? Tetapi pergilah mula pergi jumpa Nabi Adam dan Nabi Nuh. Nabi Nuh tak boleh jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim suruh jumpa Nabi Musa. Dia kata apa? Nabi Ibrahim kata, pergilah kamu bertemu dengan Musa sallallahu alaihi wasallam, yang dia itu dibicara langsung, bercakap langsung, berbual langsung dengan Allah, dan Allah berikan kepadanya Taurat. Dan dalam hadis perdebatan antara Adam dan Musa alaihi wassalatu wassalam, Allah Taala, Nabi Musa minta kepada Allah Taala untuk tengok Nabi SAW bagi tahu kepada kita dalam hadis yang sahih dalam sahihain Al-Bukhari dan Muslim. Nabi Musa minta kepada Allah untuk jumpa dengan Nabi Adam, maka dipertemukan. Lalu berlakulah perdebatan. Musa kata, engkaulah Adam, bapa kami. Ya Allah Ta'ala ciptakan kamu dengan dua tangannya sendiri. Lalu engkau keluarkan kami daripada syurga. Engkaulah sebab kami keluar daripada syurga. Lalu Nabi Adam kata apa kepada Musa? Engkaukah Musa yang Allah telah berbicara langsung dengan kamu dan Allah tulis untuk kamu Taurat dengan tangannya? Adakah kamu hendak mencela aku dengan satu perkara yang Allah telah tetapkan kepadaku 40 tahun sebelum aku diciptakan, kata Nabi Adam AS. Yakni ketentuan bahawa kita akan keluar daripada syurga dan hidup di bumi. Jadi Nabi kata fahajja Adamu Musa. Maka Adam menang hujah atas Nabi Musa alaihi wassalam. Syahidnya ialah pada perkataan Nabi Adam kepada Musa, wa kataba laka at-Taurata bi yadihi. Dan Allah telah menulis untuk kamu Taurat dengan tangannya sendiri. Jadi Taurat ini datang padanya beberapa perincian yang kita wajib beriman dengannya. Yang pertama, dia adalah kitab yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, cara ia diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam ialah dengan Allah Ta'ala sendiri menulis Taurat tersebut dengan tangannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah tulis sendiri. Selain daripada Allah ucap, Nabi Musa naik ke Bukit Tur Sina, Allah bercakap dengan Nabi Musa, Allah sampaikan wahyunya, sambil Allah Ta'ala bagi tahu, sambil Allah Ta'ala tulis untuk Nabi Musa alaihissalam Taurat tersebut. Dan yang ketiga, kita juga wajib beriman bahawa Taurat itu kemudiannya setelah kewafatan Nabi Musa alaihissalam telah berlaku padanya perubahan. Seperti mana yang telah sebut tadi, taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Dan Allah Ta'ala sifatkan golongan Yahudi, yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ih. Mereka mengubah perkataan Allah setelah diletakkan pada tempat duduknya yang betul. Diperubah. Jadi Taurat, Allah Ta'ala bagi tahu bahawa dia adalah kitab yang Allah Ta'ala amanahkan kepada Bani Israel untuk menjaganya. Bimastuhfizu min kitabillah. Dengan apa yang mereka disuruh jaga daripada kitabullah. Maka hasilnya Bani Israel telah khianat, golongan Yahudi telah khianat dan mereka telah hilangkan kitab Taurat dan mereka telah ubah. Maka Taurat yang didakwa ada sekarang sebagai Taurat bukan lagi Taurat yang asli. Kebanyakannya telah pun diubah, telah ditokok tambah, dikurang-kurangkan, disembunyikan. Hanya ada sebahagiannya sahaja. Dan yang ada pun, kalau yang asli pun bukan lagi teks asal, hanyalah terjemahan. Adapun teks asal tidak ada lagi, hanya maknanya yang terpelihara. Ya. Adapun yang dipaham oleh orang Kristian pada hari ini, yang mereka namakan sebagai Old Testament, maka ini adalah karangan kitab Taurat yang telah ditambah lagi dengan karangan-karangan para ulama Yahudi yang kemudian yang dihubungkan padanya, ataupun kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi-Nabi Bani Israel selepas Nabi Musa alaihissalam dicampur sekali, yang kesemua juga telah berlaku padanya perubahan, tokok tambah, penyelewengan. Ya. Jadi kita tidak lagi, dan
kita juga seterusnya wajib beriman bahawa Taurat yang asli, yang asal, yang sahih itu pun jikalau ada, hukum hakamnya telah pun dimansuhkan oleh Allah Ta'ala dengan Al-Quranul Karim seperti yang akan datang keterangannya nanti. Kitab yang kedua yang didatangkan keterangannya dalam Al-Quranul Karim ialah Al-Injil. Iaitulah kitab Injil yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Dan kami sambung kenabian Bani Israel itu dengan Isa, anak lelaki Maryam, sebagai membenarkan kitab yang sebelumnya, iaitulah Taurat. Maka Injil Allah turunkan bersama dengan Nabi Isa untuk mengukuhkan dan menguatkan lagi undang-undang Taurat, bukan untuk memansuhkan Taurat. Dan kami berikan kepadanya, yakni Isa, anak lelaki Maryam, Injil. Yang terkandung dalam Injil itu petunjuk dan cahaya. Dan sebagai membenarkan apa yang terdahulu daripadanya, iaitulah kitab Taurat. Dan sebagai petunjuk peringatan bagi orang yang bertakwa. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hadid, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Dalam surah Al-Hadid ayat 26-27 Allah kata, dan kami telah utuskan Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan pada zuriat kedua mereka itu kenabian dan kitab. Ada di kalangan mereka menjadi orang yang terbimbing mengikut nabi-nabi dan rasul-rasul yang kami hantar, dan banyak daripada mereka itu derhaka. Kemudian kami telusuri lagi, kami ikutkan lagi kesan ataupun rasul-rasul itu dengan kami utuskan Isa, anak lelaki Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan pada hati pengikutnya itu kelunakan dan simpati. Adapun kependetaan, maka itu adalah perkara bid'ah yang tidak kami wajibkan ke atas mereka, tetapi mereka melakukannya sebagai dakwaan untuk mengharap redha Allah, lalu mereka tidak meraihkannya sebenar-benarnya. Maka kami berikan kepada orang yang beriman dalam kalangan mereka pahala mereka, dan kebanyakan mereka itu orang yang fasik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi Isa AS Injil sebagai pelengkap kepada Taurat. Ya, sebagai pelengkap kepada Taurat. Pun begitu, kita juga wajib beriman bahawa Injil ini telah pun dihilangkan oleh golongan Yahudi dan telah pun dihilangkan oleh golongan Nasrani. Telah dihilangkan oleh golongan Nasrani. Tidak lagi diketahui pergi ke mana Injil Isa AS ini. Ya. Yang ada hanyalah tulisan-tulisan daripada orang yang tidak diketahui yang dinisbahkan sebagai Injil. Yang ianya tidak lebih selain daripada hanyalah catatan biografi bagi Nabi Isa AS yang mereka sandarkan kepada 4 nama, iaitulah Injil Matta, Luqa, Yohanna dan Markus. Injil
Injil Matta, Matthew, Injil Markus, Mark, Injil Luka, Luke, dan Injil Gospel according to John, Yohanna. Tapi ini semua hanyalah tulisan-tulisan orang belakangan yang mana penulis-penulisnya sendiri pun tidak diketahui siapakah mereka. Wallahu a'lam. Dan kita juga wajib beriman Injil yang hak, yang benar, jikalaupun ia masih wujud, tetaplah hukum hakamnya telah dimansuhkan oleh Al-Quran. Dan kitab Injil ini terkandung di dalamnya, sebab itu namanya Injil, yang bermaksud Al-Bisharah, khabar gembira. Kerana Allah Ta'ala utuskan Nabi Isa AS, di antara tugas istimewa yang Allah beri kepadanya ialah untuk menyampaikan khabar gembira berkenaan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga perkhabaran tentang kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis dalam Taurat, tertulis juga dalam Injil. Yang seterusnya ialah Az-Zabur, kitab Zabur. Dan Zabur dari segi bahasa asal maknanya kitab. Tetapi ia juga nama kitab yang Allah berikan kepada Nabi Dawud AS, seperti telah kita bacakan ayatnya tadi, wa ataina Dawud az-Zabura, dan kami berikan kepada Dawud Zabur, yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 163 dan Al-Isra ayat 55. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuffifa ala Dawud alaihi salam al-Quran, فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يده." Kata Nabi, telah diringankan bagi Daud untuk membaca kitabnya. Al-Quran di sini maksudnya Zabur. Kerana Zabur, asal makna Zabur ialah kitab atau bacaan. Adalah Daud itu disuruh, dia memerintahkan supaya kudanya dipersiapkan, dipasang segala tali, pelana dan sebagainya. Dan dia telah pun selesai membaca kitabnya sebelum kudanya siap dipersiapkan. Nabi Daud ni, Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia, dia boleh baca kitab dia laju. Dan tidaklah dia makan melainkan daripada usaha tangannya sendiri. Dan datang riwayat dan athar mengatakan kepada kita daripada ulama as-salaf dalam tafsir, bahawa kandungan kitab Az-Zabur ialah zikir-zikir dan tasbih-tasbih dan puji-pujian kepada Allah Ta'ala, tidak terkandung padanya hukum hakam. Jadi dalam Zabur ni, dia terkandung padanya zikir-zikir dan puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Yang pada hari ini golongan Kristian menisbahkan kitab ini dengan namanya Mazmur. Tapi tentulah ia juga telah diubah dan kita pun tak pasti, dan kuat sangkaan Mazmur yang ada pada hari ini bukanlah Mazmur Daud, itu telah pun hilang juga, tidak ada lagi. Kerana tempohnya telah pun tamat dan Allah Ta'ala telah mansuhkan juga dengan Al-Quranul Karim. Naam. Kemudian di antara kitab yang disampaikan namanya dalam Al-Quran ialah Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Sebagaimana firman Allah dalam surah dalam yang pertama Allah sebut dalam surah An-Najm. Ya, Allah berfirman, "Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa." Apakah belum diberitahu dengan apa yang terkandung dalam suhuf Musa dan Ibrahim yang menyempurnakan janji-janji Tuhannya dan janji dia dengan Tuhannya. Dan disebutkan dalam surah Al-A'la yang kita sering baca, iaitulah inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi ada suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Dan ianya juga telah tidak ada lagi pada ketika ini. Dan berlaku khilaf di kalangan ulama berkenaan suhuf Nabi Musa, adakah dia adalah Taurat itu sendiri ataupun ianya adalah suhuf yang lain daripada Taurat. Ya. Dan wajib kita beriman semua kitab-kitab ini telah berlaku padanya perubahan
penyelewengan daripada golongan Yahudi dan Nasrani, la'anahumullah. Sebagaimana Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quranul Karim, antara dalam surah Al-Baqarah ayat 75, أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Apakah kamu rasa tamak untuk mereka ini, Yahudi ini beriman dengan kamu, sedangkan sebelumnya mereka, sebahagian daripada mereka telah pun mendengar kalam Allah, yakni Taurat dan juga Injil. Lalu mereka mengubahnya setelah mana mereka memahaminya. Ya. Dalam keadaan mereka mengetahui perkara tersebut. Mereka tahu benda yang mereka buat tu salah. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah juga ayat 39. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Di antaranya juga orang Yahudi juga telah melakukan jenayah di mana mereka menulis kitab daripada diri mereka sendiri. Lalu mereka menisbahkan kitab itu kepada Allah Ta'ala. Mereka tokok tambah. Lalu mereka kata ini semua yang Allah Ta'ala turunkan. Mereka menulis Mishnah dan Jimarah. Lalu mereka namakan dia sebagai Talmud. Lalu mereka kata ini juga adalah kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Nas'alullah al-afiyah. Demikian juga apa yang ditulis oleh orang Nasrani. Mereka himpunkan surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Lalu mereka kata ini semua adalah kitab suci. Kalam Tuhan. Na'udzubillahi min zalik. Dan yang sahih daripada pandangan para ulama, kitab-kitab ini bukan sahaja telah diubah, ya, pada maknanya, bahkan juga pada lafaz-lafaznya, ya, lafaz-lafaznya, ya. Jadi dan tetapi walaupun begitu, bila kita bandingkan makna-makna yang masih berbaki dalam kitab-kitab ini, ada beberapa ayat atau kalimah yang ianya adalah makna daripada Taurat yang asal kerana ianya bertepatan dengan apa yang diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Itu ada. Maksudnya bukanlah diubah 100%, tapi sebahagiannya. Oleh sebab itulah para ulama, fuqaha mengatakan masih lagi tak boleh kita jadikan kitab-kitab ini sebagai hinaan ataupun celaan, maksudnya kita nak pijak apa, tak boleh, sebab dia bukan diubah 100%, tapi dia terkandung padanya beberapa ayat yang merupakan ayat kitab asal. Tapi dari segi hukum hakam, ia telah dimansuhkan dengan diturunkan Al-Quranul Karim. Dan yang seterusnya, kitab yang paling wajib kita beriman secara terperinci dan lebih lagi. Bukan sahaja beriman secara teori, tetapi kita juga diwajibkan beriman secara praktikal, iaitulah beriman dengan Al-Quranul Karim. Beriman dengan Al-Quranul Karim, bahawa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hurufnya dan maknanya dalam bahasa Arab. Yang Allah sendiri tuturkan setiap kalimahnya, lalu dihafaz dan didengari oleh Jibril alaihissalam, dan Jibril kemudiannya menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran diturunkan sebagai pemansuh kepada hukum hakam kitab yang lain, sebagaimana firman Allah dalam suratul Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah turunkan kepada kamu kitab dengan kebenaran, yang membawa kebenaran.
membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan sebagai muhaimin, pengawal kepada kitab-kitab sebelumnya. Yakni Al-Quran yang akan menentukan hukum mana yang masih terpakai dan hukum mana yang tidak lagi terpakai. Maka beriman dengan Al-Quranul Karim wajib bukan saja secara teori tetapi juga secara praktikal, iaitulah kita wajib melaksanakan segala hukum hakamnya, suruhannya, menjauhi larangannya dan membenarkan segala perkhabarannya. Membenarkan segala perkhabarannya, dan kita wajib meyakini bahawa Al-Quranul Karim adalah mukjizat, adalah dalil dan ayah bukti kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Ta'ala telah jadikan Al-Quran sebagai cabaran kepada orang musyrikin untuk mereka, kalau mereka boleh mencabar Al-Quran, kalau mereka tak beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan suruh mereka buat Al-Quran yang macam Nabi bawa. Sebagai bukti kata Quran ni bukan kalam manusia, bukan kalam jin, tapi perkataan Allah Ta'ala sendiri yang manusia tak mungkin boleh tiru sampai bila-bila. Dari segi kalimahnya, perkataannya, susun katanya yang disebut sebagai balaghahnya. Dari segi makna yang dia datang, dari segi perkhabaran ghaibnya, dari segi hukum hakam yang terkandung di dalamnya yang penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan yang tidak ada tandingannya. Jadi wajib dari segi Al-Quran, kita bukan sahaja wajib untuk melaksanakan bukan sahaja kita kena beriman dia adalah kitabullah dan kalamullah, tetapi kita wajib melaksanakan hukum hakam yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Nah. So itu adalah beberapa elemen keimanan dengan Al-Kitab ataupun beriman dengan kitab-kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seterusnya kata musannif wa rusulihi, dan beriman dengan rasul-rasul. Setelah beriman dengan kitab, datanglah keimanan dengan rasul, kerana rasul lah yang bawa kitab. Tanpa beriman dengan rasul tidak ada keimanan kepada kitab. Tidak ada keimanan kepada Allah, kerana rasul lah yang menyampaikan perkara tersebut kepada kita. Melalui rasul lah kita mengetahui perkara-perkara ini semua. Dan Rasul adalah wasitah, perantara antara kita dengan Allah dalam menyampaikan hukum hakamnya dan kehendak-kehendaknya. Ya. Jadi beriman dengan Rasul adalah rukun iman yang keempat. Dan ada beberapa elemen yang kita kena tahu. Kita beriman, wajib kita beriman dengan para Nabi Allah dan Rasul-Rasul. Semuanya. Dan apa yang mereka bawa daripada mukjizat dan ayat tanda-tanda kebenaran mereka. Dan kita beriman secara terperinci dengan Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda adalah penutup sekalian Nabi yang paling afdal dan Rasul yang diutuskan kepada seluruh jin dan manusia, meliputi seluruh zaman dan tempat. Dan kita beriktikad secara khusus bahawa keimanan kita kepada Muhammad sebagai Rasulullah bermakna kita membenarkan segala apa yang dia sampaikan, kita mentaati segala suruhannya, menjauhi segala larangannya, dan kita tidak beribadat kepada Allah melainkan dengan syariatnya. Jadi yang pertama sekali kita nak bincang ialah apakah makna Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul ialah manusia, lelaki, merdeka. Dia adalah manusia, lelaki, merdeka, bukan hamba sahaya, yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Yang disampaikan oleh Allah kepadanya, kalam Allah, wahyu.
sama ada kitab atau dihantar malaikat untuk diberikan kepadanya suruhan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada beza di antara nabi dengan rasul. Kerana Allah Taala berfirman dalam surah Al-Hajj, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Dan tidaklah kami utuskan sebelum kamu seorang rasul maupun seorang nabi, melainkan apabila dia berangan-angan, maka syaitan akan mencampakkan ke dalam angan-angannya itu sesuatu yang syaitan hendak sampaikan, hendak selitkan. Lalu Allah Ta'ala menghilangkan apa yang dibisikkan oleh syaitan dan Allah mengukuhkan ayat-ayatnya. Allah mengawal daripada wahyunya diceroboh oleh syaitan. Dan Allah lah maha mengetahui lagi maha bijaksana. So di sini ada perbezaan di antara Nabi dan Rasul. Pun begitu berlaku perbezaan pandangan dalam kalangan para ulama, apakah dhabit yang membezakan di antara Nabi dan Rasul. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, فَالنَّبِيُّ هُوَ الَّذِي يُنْبِئُهُ اللَّهُ وَهُوَ يُنْبِئُ بِمَا أَنْبَأَ اللَّهُ بِهِ فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. Yang membezakan Nabi dan Rasul ialah, kata Syekhul Islam, Nabi itu yang diberitakan Allah kepadanya. Allah beri padanya berita. An-Nabi diambil daripada kalimah An-Naba. An-Naba yang ini perkhabaran. Dia adalah Al-Munabba, orang yang diberikan kepadanya perkhabaran oleh Allah Ta'ala. Dan dia juga menyampaikan, memberitakan balik kepada manusia apa yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada dia. Jikalau dia diutuskan bersamaan dengan itu juga kepada golongan yang menyelisihi agama Allah, untuk dia menyampaikan seruan dan risalah daripada Allah, maka dia adalah Rasul. Adapun jikalau dia hanya beramal dengan syariat Nabi sebelumnya, Rasul sebelumnya, dan tidak diutuskan kepada sesiapa untuk menyampaikan risalah Allah, maka dia adalah Nabi bukan Rasul. So beza Nabi dengan Rasul. Nabi secara asasnya kita kata semua Rasul adalah Nabi. Tetapi bukan semua Nabi itu Rasul. So hubungan di antara Nabi dengan Rasul dia ada umum dan khusus. Umum dan khusus mutlak. Kerana Nabi dari satu sudut lebih umum. Dan Rasul lebih khusus. Ya, kerana semua Rasul adalah Nabi dan bukan semua Nabi adalah Rasul. Jadi setiap Rasul confirm dia Nabi. Sebab Nabi, syarat jadi Nabi ialah dia lelaki merdeka yang Allah wahyukan kepadanya. Siapa pun yang dapat wahyu daripada Allah dengan suruhan dan perintah syariat, dengan suruhan dan larangan menerusi malaikat, maka dia adalah Nabi. Ya. Adapun yang mendapat wahyu daripada Allah untuk menyeru kepada golongan yang menyelisihi tauhid. Kemudian di sini ada perbezaan. Kalau dia diutuskan, wahyu yang diberi kepadanya itu hanyalah untuk kegunaan dirinya sahaja, atau dia dan anak cucu cicitnya, keluarganya, atau kaumnya yang memang sudah pun sedia beriman kepada Allah dan Rasul. Seperti misalnya Nabi Adam AS. Nabi Adam, dia tidak diutuskan sebagai Rasul untuk menyeru manusia kepada tauhid dan melawan syirik. Kerana anak cucu cicit dia semua di atas tauhid. Baina Adam wa Nuh 10 qurun, kulluhum ala al-Islam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
jarak di antara Adam dengan Nuh 10 kurun, 10 generasi. Semuanya di atas Islam. Sebab itulah Nabi Nuh adalah awwalu rasulin arsalahu Allah ila ahli ard. Seperti mana datang dalam hadis syafa'ah yang panjang, bila orang pakat pergi jumpa Nabi Nuh, dia berkata, anta Nuh awwalu rasulin arsalahu Allah ila ahli ard wa sammaka 'abdan syakura. Engkaulah Nuh, rasul pertama yang Allah Ta'ala utuskan kepada penduduk bumi. Dan Allah namakan kamu hamba yang bersyukur. Adapun Nabi Adam alaihissalam, maka dia adalah Nabi. Nabi tetapi bukan Rasul. Ya, dia adalah Nabi, sebab itu datang dalam hadis, Nabi Adam adalah Nabiyun Mukallam. Nabiyun Mukallam. Ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, an-nabiyun kana Adam, adakah Adam seorang Nabi? Qala na'am mukallam. Ya, Nabi yang dibicara langsung oleh Allah Ta'ala. Nabi yang dibicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi Adam, dia tidak diutuskan kepada golongan yang menyelisih tauhid. Tetapi dia hanya diutuskan untuk menyeru isterinya, anak pinaknya, yang semua mereka ini di atas ketaatan kepada Allah secara umum, iaitulah ketaatan kepada Allah dalam tauhid. Adapun Nuh alaihissalam, dia diutuskan kepada golongan yang menyelisih tauhid, yang melakukan syirik kepada Allah. Maka para rasul inilah dia. Sebab itu dalam ta'rif yang kita biasa belajar, dia kata Nabi, jikalau wahyu yang dia dapat itu untuk dirinya sendiri. Maksud dirinya sendiri ialah dia tidak dibebankan untuk menyampaikan lebih daripada kawasannya. Adapun Rasul, dia disuruh berjuang dan mujahadah untuk menentang golongan yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kufur dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Nabi-Nabi lepas daripada Nabi Musa alaihissalam yang diutuskan kepada Bani Israel, ketika mana mereka masih lagi berpegang dengan tauhid, adalah Nabi, bukan Rasul. Tetapi Nabi Isa alaihissalam adalah Rasul kerana dia diutuskan setelah mana Bani Israel sudah pun menyimpang terus daripada ajaran Nabi Musa alaihissalam dan telah meninggalkan agama Allah Azza wa Jalla dan membuat agama baru, agama Yahudi. Ya. Dia disuruh menyeru mereka kepada tauhid. Sebab itu diturunkan kepada kitab Injil. Jadi ini adalah perbezaan di antara Nabi dan Rasul yang kita pandang inilah qaul yang akrab, yang hampir dengan kebenaran, wallahu alam, dan ada banyak lagi pandangan-pandangan yang lain berkenaan dengan masalah ini. Dan Rasul-Rasul adalah perantara antara Allah dan hambanya untuk menyampaikan perintahnya, itulah kitab. Yang mana kepada mereka lah datangnya malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu Allah Ta'ala, dan kemudian mereka lah yang menyampaikan wahyu itu kepada kita. Dan wajib kita beriman dengan para Rasul secara mujmal. Yang disebut namanya maupun yang tak disebut, kita kena yakin bahawa ada dalam kalangan manusia lelaki golongan yang Allah Ta'ala pilih sebagai utusannya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Kami telah utuskan kepada setiap umat Rasul untuk menyeru, sembahlah kamu Allah semata-mata dan jauhilah taghut. Dalam surah An-Nahl ayat 36. Menunjukkan bahawa Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi datang membawa seruan yang sama, iaitulah menyeru kepada tauhid dan beriman dengan Allah dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman Allah dalam surah Ghafir ayat 78, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Dan kami telah utuskan
dan kami telah utuskan rasul-rasul sebelum kamu wahai Muhammad, ada dalam kalangan mereka yang telah kami ceritakan dan ada yang kami tidak ceritakan. Jadi bukan semua nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita dalam Al-Quran, ada yang tidak diceritakan termasuk dalam perkara ghaib yang kita tidak tahu. Dan wajib kita percaya bahawa semua nabi dan rasul itu membawa seruan yang sama, itulah tauhid kepada Allah. Sebab itulah kufur dengan seorang nabi seperti kufur dengan semua nabi dan rasul. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban alima وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Allah kata, sesungguhnya mereka yang kufur dengan Allah dan Rasulnya dan hendak membezakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Mereka berkata kami beriman dengan sebahagian dan kufur dengan sebahagian. Mereka mengatakan mereka hendak mencari jalan tengah. Mereka itulah orang yang kafir sebenar-benarnya, kata Allah. Ulaika humul kafiruna haqqan. Dan kami sediakan bagi orang yang kafir itu azab yang menghinakan. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya dan tidak membeza-bezakan antara kesemua mereka itu, mereka lah yang Allah akan berikan ganjaran pahala, dan Allah lah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maka barang siapa yang mendustakan seorang rasul, dia telah mendustakan kesemua rasul. Itulah pada tauhid. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Dan tidaklah kami utuskan seorang rasul pun sebelum kamu wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku sahaja. Jadi semua rasul datang membawa ajaran tauhid. Walaupun mereka berbeza-beza dari segi syariat, kerana Allah Ta'ala berfirman, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Bagi setiap seorang kamu, wahai para nabi dan rasul, kami jadikan syariat dan jalan yang tertentu. Naam. Dan wajiblah kita beriman dengan segala nama-nama dan nabi-nabi, rasul-rasul dan nabi-nabi yang telah disebutkan nama-nama mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang semua kita tahu, ada 25 dalam Al-Quran, nabi-nabi dan rasul-rasul. Ini wajib kita percaya kepada, dan mana nabi-nabi dan rasul yang Allah Ta'ala ceritakan daripada segi umat mana yang dia diutuskan. Seperti Nabi Musa diutuskan kepada Bani Israel, ya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, ya. Nabi Idris, ya. Kemudian ada khilaf di kalangan para ulama antara berkenaan dengan Nabi Idris dengan Nabi Ilyasa. Adakah dia adalah dua individu yang berbeza ataupun individu yang sama? Ini ada khilaf di kalangan para ulama dalam menentukan Idris dan Ilyasa. Adakah dia nabi yang sama, nama dia berbeza tapi merujuk kepada orang yang sama, ataupun orang yang berbeza? Dan di antara nama yang datang dalam sunnah ialah Nabi Yusha' ibn Nun. Sabit dalam hadis, Nabi Yusha' ibn Nun itulah Nabi Bani Israel selepas daripada Nabi Musa dan Harun alaihimussalatu wassalam. Dan di antara perkara penting
berkaitan dengan Nabi-Nabi dan Rasul ini, kita wajib beriman bahawa Nabi-Nabi dan Rasul ini datang membawa ayat-ayat dan tanda-tanda bukti kebenaran daripada Allah, menunjukkan bahawa mereka adalah Nabi. Dan ayatul anbiya ataupun dalailun nubuwah ini sangatlah banyak. Sangatlah banyak. Dalailun nubuwah ini sangatlah banyak. Ya? Dan pelbagai jenis dan bentuknya, tidak terhad dalam satu-satu jenis sahaja. Bahkan di antara tanda-tanda kebenaran para nabi ini ialah kita kata tingkah laku dan peribadi mereka itu sendiri. Mereka adalah golongan yang dikenali sebagai orang yang bersikap amanah, jujur, tidak pernah berdusta, orang yang mulia dalam kalangan kaumnya. Ini adalah ciri-ciri seorang nabi yang mana Allah Ta'ala telah utuskan. Pun begitu, Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam surah Al-Hadid macam kita dah baca tadi, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Kami telah utuskan bersama dengan para rasul kami itu keterangan-keterangan, bukti-bukti yang nyata. Dan kata Nabi SAW, ma min nabiyyin minal anbiya, ma minal anbiya'i min nabiyyin, ma minal anbiya'i min nabiyyin illa qad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi nas أو آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. Tidak ada nabi daripada kalangan mana-mana nabi melainkan Allah telah berikan kepadanya tanda-tanda yang dengannya orang akan beriman bahawa dia adalah nabi yang hak. Dan yang diberikan kepadaku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku, itu Quran itu sendiri. Maka aku berharap akulah yang akan menjadi paling ramai pengikut di hari kiamat nanti. Dan inilah yang biasa disebut sebagai mukjizat. Yang disebut sebagai mukjizat. Ya, tetapi tentulah dalil kebenaran Nabi tidak terhad pada mukjizat ini. Tetapi yang disebut adalah dalailun nubuwah. Dan telah dikarang kitab-kitab yang khusus untuk menceritakan dalail an-nubuwah. Dan para nabi ini, di antara dalail nubuwah mereka ialah tingkah laku, akhlak dan sifat mereka, macam kita dah sebut tadi. Sebab itulah Hiraqal, bila dia bertemu dengan Abi Sufyan, dia tanya kepada Abu Sufyan tentang ciri-ciri Nabi SAW, latar belakangnya, nasab keturunannya, bagaimana akhlaknya. Dan sebab itulah Nabi kita Muhammad SAW, bila dia naik dakwah yang pertama di atas Bukit Safa, Nabi tidak terus tunjukkan mukjizat bulan terbelah dan sebagainya. Yang Nabi sebut, Nabi kata, wahai kaumku, kalau aku kata di belakang bukit ini ada musuh yang hendak menyerang kamu waktu pagi atau petang, percaya tak? Apa yang orang Quraisy jawab? Kami tak pernah, wahai Muhammad, sama sekali ada pengalaman kamu bercakap bohong. Yang kamu mesti betul. Jadi Nabi jadikan hujah kebenaran dia ialah apa yang mereka kenal tentang diri dia, bahawa dia seorang yang amanah, yang benar, yang jujur, tak pernah bercakap bohong. Dikenali. Ya. Seorang yang jujur, amanah, tidak pernah bercakap bohong. Kemudian barulah didatangkan bukti-bukti, mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Dan mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada para anbiya ialah perkara yang di luar daripada kebiasaan, yang di luar daripada as-sunanul kauniyah yang biasa, luar daripada perjalanan alam yang biasa, yang berlaku menerusi tangan seorang nabi atau rasul, yang mana perkara itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukjizat ni dia perkara yang sangat special. Dia adalah perkara yang menyelisihi as-sunan al-kauniyah, al-khariq lis-sunan al-kauniyah, yang mencarikan sistem atau hukum alam yang telah terbiasa kita alaminya. Dan itu sebagai dalil bahawa yang melaksanakan itu ialah Allah Subhanahu wa taala, yang dialah pada asalnya yang menetapkan hukum alam itu ataupun sistem alam itu. Kalau kita hari ini, kalau kita ketuk ayat
ketuklah banyak mana pun, ayak tidak akan putih. Dia mesti akan bercantum balik, bertangkup. Tak mungkin apa yang dibuat oleh Nabi Musa AS itu benda yang biasa dan dia di luar daripada penjelasan saintifik. Sebab itu kita tak boleh nak memberikan penjelasan saintifik terhadap mukjizat para anbiya. Kerana mukjizat para anbiya ialah sesuatu kejadian yang di luar daripada hukum fizik. Sesuatu kejadian yang di luar daripada hukum biologi. Sesuatu kejadian yang di luar daripada hukum kimia. Ya? Mana mungkin kita nak bagi perempuan mengandung tanpa berlaku sebarang hubungan seksual, tanpa ada setitik air mani orang lelaki? Tak mungkin. Itu hanya berlaku pada Nabi Isa AS kerana mukjizat yang Allah bagi kepadanya. Mana mungkin kita nak buat keluar unta daripada batu. Lepas tu unta tu keluar, unta betina, beranak pula on the spot. Tak mungkin. Itu hanya berlaku kepada Nabi Saleh AS. Ya. Jadi ini mukjizat para anbiya di luar daripada kejadian alam yang biasa. Mana mungkin dengan tunjuk tangan bulan boleh terbelah. Bulan terbelah. Tak mungkin. Dan ayat-ayat ataupun mukjizat Nabi yang hissi, yang fizikal ini tidak semestinya setelah mana ia berlaku akan ada kesan atau tinggalan. Tidak semestinya. Sebab itu adalah satu kekarutan. Kononnya cari dekat bulan kesan rekahan bulan Nabi belah. Tak betul. Ya, tak betul. Kerana itu bukan syarat. Kerana Allah Ta'ala berkuasa mengembalikan kejadian alam seperti biasa. Ya. Sebab itu bila Allah Ta'ala tahan matahari untuk Nabi Yusha' ibn Nun, antara mukjizat Nabi Yusha' ibn Nun, Allah tahan matahari tak tenggelam. Putaran bumi berhenti. Matahari berhenti berputar. Adakah itu memberi kesan kepada kalender manusia dan sebagainya? Tidak. Kerana Allah kembalikan balik seperti asalnya. Ya. Nak pergi cari dekat Laut Merah, mana kesan laut tu dulu ayak dia terbelah. Tak ada. Ya. Itu tidak berlaku. Ya. Nabi Musa AS bawa ikan nak pergi jumpa Khidir. Ya. Tapi ikan tu lompat masuk dalam laut macam mana? Jadi saraban, macam terowong. Ayak tu beku, dia masuk dalam tu macam terowong, berlubang. Kan? Bukan macam masuk ayak biasa. Itu mukjizat Nabi Musa AS. Dan bersama dengan dia ketika itu Nabi Yusha' ibn Nun AS. Okay. Jadi ini benda yang di luar daripada hukum fizik, hukum kimia, hukum biologi, tak boleh menjelaskan. Kerana dia adalah kuasa Allah Ta'ala yang di luar daripada peraturan biasa yang Allah dah letakkan pada alam ini sebagai bukti. Kata ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana hanya Allah Ta'ala sahaja yang boleh mengubah sistem kejadian alam. Kerana dia yang buat, maka dia yang boleh ubah. Orang lain tak boleh ubah. Sebab itulah mukjizat para anbiya tak sama dengan sihir. Sihir dia tidak mengubah kejadian alam. Sistem kejadian alam tidak. Ahli sihir, dia hanya pandai menggunakan sistem alam ini dengan cara yang halus yang kita tak nampak dengan bantuan jin. Memang tidak ada manusia secara hukum akal dan hukum alam yang sejahtera yang Allah telah letakkan, tak ada manusia boleh terbang tanpa alat. Kalau ada manusia yang terbang tanpa alat, antara dua. Sama ada itu mukjizat para Nabi, kalau dia Nabi, kalau dia bukan Nabi, maka itu adalah tipu helah. Dia menggunakan bantuan jin sebab kita tak nampak. Dan jin boleh terbang. Jin boleh angkat dia. Kan? Jadi itulah bezanya. Adapun karamat para awliya, para wali, karamatul awliya, beza dengan mukjizat ialah dia lebih bawah daripada mukjizat. Tetapi dia datang daripada jenis yang sama. Dia nak hampir sama tapi dia lebih rendah. Dia tidak sehebat mukjizat. Kerana karamat awliya diberikan kepada para wali untuk mengukuhkan keimanan mereka.
Bukan untuk membuktikan kata mereka ni waliullah apa semua, tak. Dia untuk mereka. Untuk kegunaan peribadi mereka. Dan kadang-kadang untuk dakwah. Seperti yang berlaku kepada Khalid bin Al-Walid, minum racun tak mudarat. Dan karamah berlaku kerana ketaatan wali kepada Nabi. Karamah berlaku kerana ketaatan wali kepada Nabi. Dan di antara kesilapan yang berlaku dalam masyarakat ialah mereka menganggap wali itu orang yang berlaku padanya benda yang pelik-pelik. Itu salah. Itu salah. Wali ialah mereka yang taat kepada Nabi, yang ikut syariat. Sama ada berlaku kepadanya kejadian yang pelik-pelik ataupun tidak berlaku langsung. Itu bukan syarat untuk jadi wali. Ya, bukan syarat untuk jadi wali kena jadi benda pelik-pelik, tak. Dan kebanyakan benda pelik-pelik yang jadi pada wali itu adalah untuk keimanannya sendiri, untuk diri dia, peribadi dia. Bukan untuk ditonjolkan kepada khalayak. Ya. Sebab itu wali tidak wali bukan dengan jenis amai tengok aku nak buat satu benda special, tak ada. Ya. Kecuali dalam makam-makam tertentu, keadaan situasi tertentu dia nak berdakwah kepada agama Allah, mungkin Allah Ta'ala akan tunjukkan satu kelebihan, keistimewaan sebagai bukti kebesaran dia dan kebenaran dakwah Nabi yang si wali ni ikut. Bukti kebenaran Nabi yang si wali ini ikut. Jadi kalau macam kita umat Muhammad, apa yang berlaku kepada para awliya dalam kalangan umat Muhammad itu adalah sebagai tanda benarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai anugerah dan kemuliaan Allah kepada si wali tadi untuk kerana dia mengikut dan taat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat yang paling besar untuk Nabi kita ialah Al-Quranul Karim. Dan kita ada kelas khusus yang membincangkan tentang bukti-bukti kebenaran para Nabi ini yang kita laksanakan setiap hari Khamis. Iaitulah perbincangan kita dalam kitab An-Naba'ul Azim. Maka tak perlulah kita nak panjangkan berkenaan dengan mukjizat dan perinciannya dan sebagainya kerana kita sudah pun membincangkannya secara khusus tentang perkara ini. Ya. Demikian juga tadi yang lupa nak sebut berkenaan dengan beriman dengan Al-Quran juga kita sudah pun bincangkan dengan detail hari itu apa dia keimanan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Al-Quran dan dalilnya semua telah kita bincangkan juga pada kelas hari Khamis. Maka tak perlu anda sentuh secara detail tentang masalah beriman dengan Al-Quran sebagai kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Adapun beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini keimanan yang terperinci. Kita wajib beriman dengan namanya Muhammad ibn Abdullah. Kita wajib beriman dengan bahawa dia daripada orang Arab, Quraisy, daripada Bani Hashim. Ini wajib beriman. Dilahirkan di Makkah, berhijrah ke Madinah, dijadikan Nabi dan Rasul di Makkah, diwahyukan di Makkah, kemudian wafat di Madinah Al-Munawwarah. Dan tempoh dakwahnya selama lebih kurang 23 tahun. Ya. Maka ini wajib. Dalam beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW, kita beriman dengan sejumlah daripada sirah perjalanan hidup dia. Dan kita wajib beriman bahawa dia adalah penutup sekalian Nabi. Penutup sekalian Nabi maknanya tidak ada lagi Nabi yang akan diutuskan selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang baru. Ya, tidak ada lagi. Ya. Sebab Allah telah jelaskan dengan jelas bahawa Nabi kita adalah ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapa kepada mana-mana lelaki daripada kalangan kamu, bukan bapa kepada Zaid ibn Harithah, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup sekalian Nabi. Dan Nabi SAW mengatakan di antara namanya ialah Al-Aqib, iaitulah yang tidak ada lagi Nabi selepasku. Dan Nabi sebut dalam hadis, innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabiy wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di.
akan ada dalam kalangan umatku ini 30 dajjal pembohong yang mendakwa dia Nabi. Sedangkan tidak ada lagi Nabi selepasku, aku adalah penutup sekalian Nabi. Ya. Dan siapa yang tidak percaya Muhammad adalah penutup sekalian Nabi, faman idda'a an-nubuwwata ba'dahu faghayyun wa hawa. Nas'alullah al-afiyah. Kata Abu Ja'far At-Tahawi, siapa yang mendakwa kenabian selepas baginda, maka itu adalah kesesatan dan hawa nafsu. Dan baginda adalah rasul yang paling afdal. Sebab itu Nabi adalah sayyidu waladi Adam, penghulu segala anak Adam. Dan Allah Ta'ala berfirman, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itu demikianlah para rasul, Allah lebihkan sebahagian kedudukan mereka sebahagian yang lain. Ada yang Allah bercakap langsung dengannya seperti Musa, dan ada yang Allah angkat dia beberapa darjat yang tinggi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di-mi'rajkan oleh Allah Taala, diangkat naik sampai atas daripada Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah nabi yang paling afdal, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu dia adalah manusia yang paling afdal. Dan juga kita wajib beriman bahawa Nabi kita diutuskan risalahnya kepada semua manusia dan jin, tidak mengira bangsa, warna kulit, di mana tempatnya, negerinya, dan bila-bila zaman pun. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini adalah rasul kepada kamu seluruhnya. Dan Allah Ta'ala kata, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Maha berkat Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, kepada hamba-Nya, yakni Muhammad, supaya dia menjadi pemberi ingatan dan amaran kepada seluruh alam. Dan firman Allah, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami utuskan kamu, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat, yakni Rasul, kepada seluruh alam. Nah, untuk semua orang wajib mengikuti Nabi SAW. Dan termasuklah kepada golongan jin, dan telah sabit Nabi SAW berdakwah kepada golongan jin, dan ada ayat dalam Al-Quran dan surah yang khusus ditujukan kepada golongan jin. Nah, ini adalah beberapa perkara yang berkaitan dengan perbincangan kita beriman dengan para Nabi dan Rasul. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Dan insyaAllah pada kelas yang akan mendatang kita akan sambung perbincangan beriman dengan hari akhirat dan juga qada dan qadar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ada soalan? Tidak ada soalan. Kita berhenti sekali dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.